إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وأشهد أن سيدنا وقائدنا ومعلمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله الذي أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون. Sedang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sama-samalah kita bertakwa kepada Allah, sama-samalah kita isi di dalam kehidupan kita dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ingatlah bahawa satu hari nanti semua perkara yang kita kerja di atas dunia ini berdepan dengan kita. Yauma tajidu kullu nafsin ma kasabat, yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara. Pada hari itu, hari yang akan berdepan setiap nafas, setiap orang yang bernafas, setiap manusia yang Allah Ta'ala hantar mari di atas dunia ini, apa yang dia kerja muhdara, berdepan dengan dia, dia dapat kelih dan dia dapat kecap dan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hari akhirat nanti. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Adapun pribadi, adapun diri yang buat jahat, diri yang buat maksiat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apabila berjumpa dengan Allah Ta'ala di hari akhirat, dia kata kalaulah jauh dia daripada dosa yang dia buat di atas dunia yang pernah berlazat-lazatan dengan dosa yang dia buat itu tadi, ditipu oleh syaitan, tapi di hari akhirat dia cita-cita dosa dia tu duduk jauh dengan dia, tak masuk dekat dan tak berjumpa dengan dia di hari akhirat nanti. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, insya-Allah di dalam khutbah saya pada hari ini kita akan berbincang, kita akan kecek tentang masalah taubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila sebut kata taubat, kita rasa kita ni tak perlu pada taubat, kerana kita dah semayang, kita dah puasa, kita tidak pernah buat maksiat, kita tidak pernah buat dosa-dosa besar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, taubat ini bukan khas untuk orang yang buat dosa saja, bukan khas kepada orang yang buat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja. Bahkan taubat ini adalah perlu kepada seseorang muslim untuk nak mengangkat darjat dia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuba kita bayangkan, banyak daripada dosa-dosa yang semenjak daripada akhir balik kita hingga sampai hari ini, banyak manakah kita nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang dosa yang kita buat sama ada dengan sengaja adapun sama ada dengan tidak sengaja. Cuba kita bayangkan dosa yang kadang-kadang kita tak rasa kata dia dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jama'a baina salataini biduni uzrin faqad ata baban min abwabil kaba'ir." Siapa-siapa semayang hipun dua kali semayang pada waktu tula dengan tidak ada uzur, dengan tidak ada musafir, lok masa semayang tadi tidak tunai pada masa waktu dia, hingga sampai keluar waktu semayang tadi, Nabi kata dah dia buat salah satu bab daripada bab dosa besar dah. Cuba kita bayang, berapa ramakkah, berapa banyakkah kita taksir di dalam semayang kita, berapa banyakkah kita tinggal semayang, berapa banyak kita lalai daripada semayang. Firman Allah Ta'ala, "Fawailul lil musallin", maka neraka bagi orang yang semayang. Kata ulama, wail itu ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tafsir, wadin fi jahannam, satu tempat lembah di dalam neraka jahannam, yahwi fihil kafir arba'ina kharifan, yang mana kalau lempar di dalam neraka tadi
40 tahun qabla an yablugha qa'rahu, sebelum sampai daripada patak neraka itu tadi. Itu wadi wil tadi. Maka segolongan daripada kita yang kita cuai daripada semaya, kita kena ingat ini adalah dosa besar yang kita perlu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di dalam kalangan kita ni sibuk dengan maksiat, sibuk dengan mesyuarat, sibuk dengan peracum dan sebagainya, atas dasar kata orang besar mari tak ada nak pergi semaya, atas dasar kata sibuk tak ada nak tunai semaya, tak ada nak tunai ibadat semaya. Ini adalah dosa besar kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu. Dan juga dua, kalau kita berhati banyak manakah di dalam kalangan kita taksir dengan Allah Subhanahu wa taala untuk nak jaga anak-anak kita, anak-anak perempuan yang kita semaya di masjid, kadang-kadang kita tak jaga mereka itu, tutup aurat, tidak tutup aurat, keluar daripada rumah, kita tanggungjawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dosa besar yang pasti kita kena tanggung di sisi Allah Subhanahu wa taala, perlu kepada taubat kepada Allah. Dan juga kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ramai juga di dalam kalangan kita mereka yang merokok dan isap rokok dan sebagainya. Kita kena ingat bahawasanya ini adalah dosa besar yang pasti kita kena taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cuba kita bayang, kalaulah kita merokok mulai pada akhir balik sampai hari ini 60 tahun 70 tahun, bagaimanakah kita nak jumpa dengan Allah taala dengan keadaan dosa yang kita buat dengan kita merokok tadi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, cuba kita bayangkan banyak mata kita yang kita ada kiwi di rumah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi suruh umat dia beringat satu fitnah yang besar, bahkan satu alamat besar untuk nak sampai kiamat, ialah satu fitnah, ma dakhala baitun min buyutil arab, ma baitin min buyutil arab illa dakhalathu. Tidak ada rumah daripada rumah orang Arab melainkan fitnah ini masuk. Kata ulama, fitnah ini ialah kiwi. Kiwi sekarang ni yang ada di rumah kita mempunyai 200 cong, 200 channel, yang mana kita tak pernah gabuh cong-cong yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak rumah yang pasang TV, yang pasang candau tiam, tapi tengah malam dia kelih benda tu. Mata kita, Nabi kata tazniyan, mata kita berzina, zina al-basar ataupun al-ain an-nazar. Zina mata kita ialah kita kelih pada benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ramai orang-orang yang tidak nak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab maksiat terletak itu tadi. Satu riwayat, satu cerita yang berlaku di negeri Arab, seorang lelaki tua, umur lebih kurang 70, 60 ataupun 70, terdapat di dalam rumah bau busuk. Maka rumah tadi report kepada polis bahawasanya rumah ni ada kepelekan. Maka polis mari buka, terdapat tiada orang tua dengan tidak berpakaian, tidak ada pakaian, dan remote terletak itu duduk tangi, duduk kelih filem yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, hari ini janganlah kita lak taubat itu kepada orang buat dosa besar saja, tapi taubat diri kita hari ini pun banyak yang kita buat maksiat. Kalau kita nak bilang, Sufyan Ats-Tsauri, salah satu daripada ulama tabi'in yang belajar daripada sahabat, dia duduk satu hari dia bilang maksiat dia bilang dosa dia satu persatu. Dia kata, wahai Sufyan, kamu akan jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala satu persatu. Ini yang dia ingat. Ada banyak lagi yang kita tak ingat, dosa-dosa yang kita kerja. Tub ya Sufyan, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala wahai Sufyan. Ini Sufyan Ats-Tsauri, ulama yang besar, dia suruh diri dia taubat kepada Allah taala. Apatah lagi kita orang biasa, orang tamada, orang yang tidak berilmu, kita orang yang berdosa, kita rasa kita ni penuh dengan pahala, jauh daripada dosa bukan. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, dosa wajib kita kena taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kecuali. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, hendaklah kamu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala semua, tidak kecuali qul ya ibadiyalladzina asrafu anfusihim alla taqnatu min rahmatillah. Jangan mereka itu putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala.
kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ramai daripada saudara-saudara yang berjumpa dengan saya, dia kata belum pada ni ustaz, dia duduk di dalam maksiat, kepada Allah Ta'ala, tak pernah dengar band, tak pernah dengar semayang, tak pernah sujud pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, duduk di dalam karaoke, gelak cerah, tidak kenal benda lain melainkan karaoke ya saja ya ustaz. Cuma satu hari yang Allah Ta'ala nak beri hidayat kepada saya, dia kata dia dengar satu suara azan menyebabkan dia berasa rendu, berasa pilu, berasa sedih, taubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, bagi orang yang berdosa, orang yang bersalah, Allah Ta'ala gelarkan ya qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ini ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala panggil hamba, qul ya ibadiyalladzi, wahai hamba-hamba Allah, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, yang buat maksiat, wahai hamba-hamba Allah. Alhamdulillah, Allah Ta'ala kasihan kepada kita, Allah Ta'ala sayang kepada hamba dia, dia tahu hamba dia bersalah, dia panggil hamba walaupun kita bersalah sekalipun. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, yang buat maksiat, alla taqnatu min rahmatillah, jangan sekali-kali kamu putus asa daripada rahmat Allah, daripada taubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, Allah Ta'ala terima semua dosa, Allah Ta'ala terima semua taubat yang kamu taubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ayat yang lepas pada tu, wa anibu ila rabbikum, dan hendaklah kamu taubat kepada Allah, wa aslimu lahu, dan hendaklah kamu serah kepada Allah, min qabli an ya'tiyakumul azab, sebelum daripada datang kepada kamu azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ingatlah, ramai orang yang mati dengan keadaan maksiat, ramai orang yang mati yang tidak boleh mengucap la ilaha illallah, dengan tidak boleh taubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, walaupun sebesar mana sekalipun dosa yang kita kerja, tetap Allah ampunkan dosa kita. Ingatlah bahawasanya maksiat yang kita buat itu adalah dosa yang menyebabkan kita berasa risau, sedih, kita berasa geluh gesah yang ada di atas dunia ini dengan sebab dosa yang kita kerja. Setengah daripada pemuda-pemuda yang sibuk dengan dosa, yang sibuk dengan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka itu cari-cari jalan. Ingatlah bahawasanya tak sama orang yang berjalan di jalan yang Allah Ta'ala beri hidayat di atas dunia ini dengan orang yang berjalan dengan jalan yang sesat. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Tetap tak sama. Adakah sama orang yang berjalan dengan muka di hari kiamat, berjalan dia dengan tak serupa orang di hari kiamat? Oleh kerana di atas dunia dia tak dengar Allah Ta'ala, di atas dunia semua larangnya Allah Ta'ala dia langgar semua, maka patutlah dia berjalan dengan muka di hari akhirat nanti. Tak sama dengan orang yang berjalan dengan keadaan jalan yang betul dan lurus di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu ayat Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala cerita tentang manusia yang berdosa. Qala rabbi lima hasyartani a'ma, wahai Tuhanku, apakah kamu himpunkan kami dengan keadaan buta? Kami di atas dunia ni nampak molek, kami ada mata, kami nampak, kami boleh di mana nak pergi di mana saja. Lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, sedangkan belum pada ni kami nampak mata, kami boleh jalan di atas dunia nak pergi di mana saja. Apakah di hari akhirat kami buta ya Allah? Apakah kami buta di hari akhirat? Ini orang-orang yang tak nampak kebenaran di atas dunia, dia akan buta di hari akhirat nanti. Qala kadzalika atat ayatuna, Allah Ta'ala jawab, kamu buta di hari akhirat kerana apabila datangnya ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atatka ayatuna fanasitaha, kamu terlupa. Di atas dunia ni kamu tak pernah taat pada Allah Ta'ala. Ayat Quran dibaca di masjid, di ceramah, baca di dalam khutbah, dirayat di dalam teratak radio, kamu tak pernah dengar. Fakadzalikal yauma tunsa, hari ini kamu ditelupai oleh Allah Ta'ala, hari ini kamu diketepikan oleh Allah Ta'ala di hari akhirat nanti. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kalulah kita nak boleh jadi
orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikutkanlah ajaran Allah dan jauhlah daripada apa yang dilarangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tak mungkin, kita nak terima tak boleh. Di atas dunia ni kita nampak mata, di atas dunia ni kita boleh celak, tiba-tiba siapa di hari akhirat kita gulungi daripada gulungnya orang yang tak nampak mata. Dengan sebab atas dunia ni kita butuh kebenaran. Dengan sebab atas dunia ni kita tak nampak kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, berhentikanlah daripada maksiat yang kita buat semenjak belum pada ini, dan taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum daripada datangnya azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, jiwa manusia di hari akhirat nanti dia kena tanggungjawab dengan dosa yang dia kerja, dan dia kena tanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana diri yang kita lemah ini, diri yang Allah Taala jadi ini, tak mungkin kita maksiat pada Allah. Allah Taala jadikan kita daripada air mani yang begitu hina. Tiba-tiba kita tubik jadi seorang lelaki yang mempunyai mata, yang mempunyai telinga, yang mempunyai akal fikiran, yang cukup anggota, tiba-tiba kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin kalau orang yang otak yang cidik, akal yang waras nak deraka kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka hidup di atas dunia. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kalau kita kelih hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda ajarkan umat dia, tubu ila Allah wastaghfiru lahu, hendaklah kamu taubat kepada Allah dan istighfar kepada Allah. Inni astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Nabi yang tidak berdosa setiap hari dia taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah 100 kali sehari. Kita banyak mana yang kita buat salah tapi kita tak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, hadis seorang yang walaupun kita berlaku maksiat, tapi seorang mukmin dia tak mungkin dengan sebab maksiat tadi dia terbiar, dia tinggal, dia tak cara dan dia tak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kelih satu cerita daripada seorang perempuan nama Al-Ghamidiyah. Dia berzina. Oleh kerana kemungkinan orang mukmin tadi dia salah dan silap. Salah silap itu bukan benda pelik bagi manusia. Dan Nabi Adam AS dengan Hawa pun silap dalam neraka Allah, dalam syurga Allah Ta'ala. Jadi kita bukan Nabi, kita bukan orang tinggi, kita orang biasa ya. Maka salah dan silap daripada kita ni adalah benda pasti kena jadi. Tapi yang salahnya kita tak taubat kepada Allah, yang salahnya kita tidak menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang perempuan yang berzina tadi, dia pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hati yang tulus ikhlas. Inni zanaitu ya Rasulullah. Dia kata kami berzina ya Rasulullah. Wa inni hubla, dan kami dah mengandung ya Rasulullah. Seorang perempuan yang jiwa dia, iman dia, bakar dia suruh taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu kata balasan orang zina dia adalah rejam hingga sampai mati. Inni hubla ya Rasulullah, kami dah mengandung ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata ya Rasulullah, tahhirni, cucikanlah kami ya Allah, ya Rasulullah, basuhkanlah kami daripada dosa kami ya Allah. Kita buat maksiat tak ada siapa tahu. Alhamdulillah Allah Ta'ala tak bui maksiat, tak ada bau busuk dan sebagainya kepada kita. Allah Ta'ala bui peluang untuk kita taubat kepada Allah. Tapi cuba kita kelih bayang seorang perempuan, seorang mukminah yang iman dia kuat, tahhirni ya Rasulullah, hendaklah kamu cucikanlah kami daripada maksiat Rasulullah. Nabi kata kamu klik dululah kalau kamu mengandung, dan kamu klik wi beranak dulu. Maka lepas pada 9 bulan, seorang perempuan hati yang kemah, hati yang penuh dengan iman, lepas pada 9 bulan mari anak pula lepas pada beranak. Tahhirni ya Rasulullah, dan kami nak taubat pada Allah, rejangkanlah kami ya Rasulullah. Nabi kata kamu klik dulu, wi siapa 2 tahun, wi anak besar dulu, wi anak besar dulu, lepas tu tak apalah. Maka dia klik menyusu anak cukup 2 tahun, mari jumpa dengan Rasulullah. Cuba kita klik iman yang penuh dengan iman, dia tak boleh duduk di dalam jiwa orang mukmin, pasti kena taubat kepada Allah Ta'ala. Lepas pada 2 tahun, hari-hari berasa tak sedap, hari-hari berasa panas untuk nak taubat kepada Allah Ta'ala. Sampai 2 tahun mari anak kecil ya Rasulullah, inni tahhirni, cucikanlah kami daripada dosa zina ya Rasulullah. Maka Rasulullah kelih anak dah besar, Rasulullah ambil anak tadi, dia kata man yakfulu hadzal ghulam, siapa kena cara budak ni, fa innahu ma'i fil jannah,
Patut orang cara ke budak ni boleh masuk syurga Allah Ta'ala di hari akhirat serta dengan Nabi. Allah itu cuba kita kelih rahmat Nabi. Walaupun anak tu lebih daripada zina, Nabi kata siapa kau nak jamin anak ni, siapa kau nak cara anak ni, tak apalah dia boleh duduk sekali dengan Nabi di hari akhirat nanti di dalam syurga Allah Ta'ala. Maka para sahabat sanggup untuk nak peru anak tadi. Maka Rasulullah rejam seorang perempuan tadi, rejam hingga sampai mati. Perempuan tadi tak lari, duduk tempat tular, tidak gerak. Dia tahu batu yang dia mau pekong tadi, nah, daripada maksiat yang dia buat tadi, tak bangun dan tidak gerak demi untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. So akhirnya Nabi semaya jenazah pada dia. Maka Nabi Sayyidina Umar tanya, bagaimana kau nak semaya jenazah sedangkan dia mati daripada zina? Maka waihaka ya Umar, Nabi kata, hei Umar, perkataanmu tak betul lah. Nah, perkataanmu ni tak betul. Nah, sesungguhnya seorang perempuan ni mari dengan hati tulus ikhlas taubat kepada Allah Ta'ala, dan taubat dia ni kalau dibagi kepada ahli Madinah 70 orang lebih lagi, taubat dia luas lagi daripada nak bagi kepada orang. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, cuba kita kelih seorang perempuan yang iman dia kemah untuk taubat kepada Allah. Bagaimanakah kita yang begitu banyaknya dosa semenjak daripada akhir balik hingga sampai kita nak mati ni, kadang-kadang kita tak pernah taubat kepada Allah. Kadang-kadang kita tak pernah berasa sedih apa yang kita laku terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Taala, ada seorang lelaki daripada masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, belum pada masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia kata dia buat maksiat sepanjang hidup dia. Hidup dia penuh dengan maksiat, wal iyadu billah. Kita takut ada di dalam kalangan muslimin yang ada di tempatan kita ni tak kenal Allah Ta'ala. Semenjak daripada akhir balik hingga sampai hari ni tak ada pernah kenal Allah Ta'ala. Maka seorang lelaki dia tu semenjak daripada dia akhir balik hingga sampai sekarang, dia tak ada dah nak lebih pada dia dari segi maksiat. Belum pada dia nak mati, dia pesan kepada anak dia, wahai anakku, kalaulah kami mati membakarkanlah aku, dan debu angin tak digitahuk kat atas bukit, pucuk-pucuk bukit, gitahuklah tepi-tepi bukit dan sebagainya. Pasal apa? Pasal dia kata dia takut pada Allah. Sehingga Allah Ta'ala bakit dia satu hari nanti, Allah Ta'ala tanya apakah sebab yang membuat demikian. Musuh anak membakar dirimu, patut ambil habu tulang gitahuk di bukit dan sebagainya. Dia kata khiftuka ya Allah, kami takut gerung kepada Allah, wa khiftu dhunubi, dan dia takut dosa. Dia takut dosa yang dia buat tadi kepada Allah Ta'ala. Dia takut Allah Ta'ala tak dihipur dia dari akhirat nanti. Maka Allah Ta'ala kuasa untuk nak hipur orang walaupun jadi debu, walaupun jadi habuk angin sekalipun. Allah Ta'ala jawab kata, bima khafatika iyaya ghafartu lak. Denganmu takut pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala pun dosa kamu. Wa ushiduka wa ushidu malaikati, dan aku naik saksi, wahai malaikatmu naik saksi. Saksi engkaulah, inni qad ghafartu lahu. Allah Ta'ala dah ampun kepada seorang tadi. Inni qad ghafartu lahu wa adkhaltahu jannah, dan Allah Ta'ala masuki dia syurga Allah Ta'ala. Dengan sebab apa? Dengan sebab dia takut dosa dia, dengan sebab dia nak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, di sini mulalah kita taubat kepada Allah. Janganlah kita suruh kepada orang buat maksiat saja taubat kepada Allah. Bahkan kita orang juruh, kita orang semayang, kita orang buat solat dan sebagainya, kena taubat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dengan mereka itu juga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minkum tilawatah, innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sedang Jumaat yang dirahmati oleh Allah, setengah daripada syarat-syarat untuk nak taubat kepada Allah ialah bagi orang-orang muda hendaklah dia jauh daripada masyarakat, jauh daripada perkahwinan yang tak molek. Ramai daripada pemuda yang sesak dengan sebab gu dia ajak dia, belum pada ni dia semaya, belum pada ni dia kenal masjid, tapi dengan sebab dia sain dengan orang tak molek tadi, tak kenal Allah Ta'ala lepas pada tu. Dan hendaklah kita taubat sebenar-benar taubat dan jauh daripada maksiat, dan hendaklah kita sesah di atas dosa yang kita buat, dan kita segera cabut diri daripada maksiat kepada Allah Ta'ala.
cabut diri daripada buat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat-syarat yang telah dibincangkan oleh ulama di dalam kitab-kitab. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di dalam khutbah saya yang kedua ni adalah kita barukan semula tentang masalah Valentine ataupun hari kasih. Dan hari kasih sebenarnya tidak ada di dalam Islam. Kita nak kasih kerana Allah. Kita kasih kepada Allah, inni uhibbukum fillah. Ini yang diajar oleh Allah Taala, diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kasih seorang lelaki kepada perempuan yang bukan isteri dia, ia bukan anak kita, ia bukan isteri dia, ia bukan mak dia, adalah dia kasih, kena tepat. Kasih kepada mak, kasih kepada isteri, kasih kepada ayah, kasih kepada adik-beradik kita tak apa. Tapi kasih kepada perempuan yang bukan hak kita sebut tadi, orang perempuan ajnabi ini yang berlaku, dan musibah besar tempat kita ni. Ini satu benda yang berlaku yang perlu kita kena mikir. Tempat-tempat bebas untuk nak bergenda lelaki dan perempuan. Cuba kita tanya orang-orang yang kelubung digenda oleh orang lelaki, orang muda tadi, pakai kain kelubung semua. Pakai kain kelubung semua. Manakah orang yang jadi ayah? Manakah orang yang jadi ayah duk semaya di masjid? Apakah tak lari anak? Dan bergenda di antara lelaki dengan perempuan, duduk di tepi patah, di bawah pohon-pohon kayu, atas batu, makan lucing dan sebagainya. Duduk di tempat apartmen sewa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ada binaan, hotel-hotel orang Islam kerja di dalamnya untuk tempat zina. Cuba kita bayang, zina ini adalah minal kabair, dosa besar. Nabi kata siapa-siapa zina dah di atas dunia lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam buat hukumnya orang zina di atas dunia kena rejam 10. Kena rejam kalau orang dah kahwin dah. Kalau orang tak kahwin lagi kena ratan 100 ratan. Sebagaimana datang daripada ayat Al-Quran Al-Karim yang Allah Taala sebut di dalam surah An-Nur. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kalulah dengan sebab kasih yang dibuat oleh dunia pada masa sekarang, dunia tak khabar. Kasih yang dibuat hari Valentine tadi menyebabkan anak dibuang. Anak duduk di tepi-tepi tembok. Anak setengah daripada anak yang beranak tadi dimakan oleh anjing, binatang anjing yang najis. Ditohok di dalam sapoh, ditohok di dalam lubang, ditohok di dalam air yang najis. Wal'iyadzubillah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita kena khabar, kena sedar, beri kesedaran kepada pemuda. Kasih yang sebenar itu ialah kasih kepada isteri. Kasih Nabi pesan, ya ma'syaral muslimin, ya ma'syaral syabab, man istata'a minkum ba'ah falyatazawwaj. Nikah, wibu nikah haram kita duk genda di antara lelaki dengan perempuan. Ada setengah daripada kaum muslimin juga yang ada suami dah, yang ada lelaki dah, kadang-kadang duduk tidur dengan orang yang bukan tu lelaki dia, wal'iyadzubillah. Dan ambil dasar kata Valentine, ambil atas dasar kata hari kasih dan sebagainya. Ini masyarakat kita tak tahu bahawasanya ini yang dilarangkan oleh Islam, ini yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kena mikir semua, nak buat lagu mana masyarakat kita jauh daripada benda ni. Laisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha, walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha. Kalau siapa kasih sungguh nak kepada perempuan, dia minta dengan orang tua dia, masuk pintu depan. Tak boleh kita nak masuk pintu belakang. Tak boleh kita nak lari, nak senyap-senyap luar daripada mata orang tua dan mata ahli keluarga dia. Itu bukan kebaikan, bahkan itu adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan sebab timbulnya internet yang tidak berbatas, anak-anak kita yang kita beli torosak, yang kita beli TV, yang kita beli yang ada internet di dalam rumah, handphone dan sebagainya. Kadang-kadang kita tak pernah tanya anak kita kecek dengan siapa itu. Kadang-kadang kita tak pernah tanya dia chatting dengan siapa itu. Ini adalah tanggungjawab kita sebagai ayah di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita dihimpun dengan Allah dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nabi dan orang-orang yang mati syahid di hari akhirat nanti. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al yawmana khairan min amsina واجعل غدنا خيرا من يومنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا.
اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم احشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. آمين آمين يا رب العالمين. وأقيموا الصلاة.